Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Sabah sedang berusaha untuk memperbaharui sistem mahkamah anak negeri yang telah wujud sejak sebelum lagi pemerintahan formal. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Joachim Gunsalam menegaskan bahawa reformasi ini adalah penting untuk memastikan mahkamah ini kekal relevan dan berkesan dalam menguruskan undang-undang adat masyarakat pribumi di Sabah. Mahkamah Anak Negeri telah memainkan peranan penting dalam menegakkan undang-undang adat masyarakat pribumi Sabah sama ada yang beragama Islam ataupun yang bukan Islam. Secara tradisional, mahkamah ini telah melibatkan hakim-hakim daripada kedua-dua latar belakang agama dengan struktur kehakiman yang berbeza mengikut kawasan. Di kawasan majoriti Muslim, Mahkamah Anak Negeri beroperasi secara berasingan daripada sistem mahkamah syariah tetapi tetap mengekalkan unsur-unsur adat dalam penghakiman mereka. Namun sebahagian besar ordinan yang mengawal seliak mahkamah ini diperkenalkan sejak zaman penjajahan British dan kini dianggap ketinggalan zaman. Oleh itu, Kerajaan Negeri Sabah kini sedang mencari jalan untuk memperhalusi dan memodernkan mahkamah ini agar ia terus relevan dan adil untuk semua pihak. Dalam usaha ini, pelbagai aspek sedang dikaji termasuklah peranan ketua-ketua adat, keabsahan hukuman adat dan keserasian mahkamah ini dengan sistem perundangan yang moden. Perdebatan semakin hangat apabila timbul persoalan mengenai perlantikan hakim Muslim dalam Mahkamah Anak Negeri, terutamanya dalam kes yang melibatkan sogit. Sogit itu adalah hukuman adat dalam bentuk ternakan seperti babi. Sesetengah pihak mendakwa bahawa pelantikan ini mungkin menjejaskan keabsahan keputusan mahkamah dalam hal-hal adat bukan Islam kerana ada kemungkinan hakim-hakim Muslim tidak dapat menerima atau mengesahkan sogit dalam bentuk yang ditetapkan oleh adat masyarakat bukan Islam di Sabah. Dr. Gunsalam menjelaskan bahawa beliau memahami keprihatinan ini dan Kerajaan Sabah komited untuk mengekalkan serta menghormati adat yang telah diamalkan oleh masyarakat pribumi Sabah sejak sekian lama. Katanya, reformasi ini bukan bertujuan untuk mengubah asas sistem Mahkamah Anak Negeri. Sebaliknya, ia lebih kepada usaha untuk memastikan mahkamah ini dapat berfungsi dengan lebih efektif serta selari dengan sistem keadilan negara. Presiden Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, Dr. Benedict Topin, telah pun menyiapkan laporan awal mengenai reformasi ini. Namun, Dr. Gunsalam menegaskan bahawa ini hanyalah fasa awal dan proses kajian serta perundingan yang lebih mendalam masih diperlukan sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat. Beliau juga mengakui bahawa sebarang perubahan dalam Mahkamah Anak Negeri perlu dilakukan dengan berhati-hati kerana ia melibatkan sensitiviti budaya, agama dan warisan sejarah masyarakat pribumi Sabah. Dalam konteks sejarah, Mahkamah Anak Negeri telah lama menjadi sebahagian daripada struktur sosial Sabah. Berfungsi sebagai satu institusi yang menangani pertikaian dan memastikan keadilan berdasarkan adat resam yang diwarisi turun-temurun. Sejak zaman pemerintahan British, sistem ini telah mengalami beberapa perubahan, tetapi asasnya tetap berpaksikan kepada nilai dan norma masyarakat pribumi. Namun dalam era moden, terdapat cabaran baru yang perlu ditangani, termasuklah isu keabsahan hukuman adat dalam konteks perundangan negara, keperluan untuk memastikan semua pihak mendapat keadilan yang saksama, serta cabaran dalam menyesuaikan sistem ini dengan realiti sosioekonomi semasa. Perbincangan mengenai reformasi Mahkamah Anak Negeri ini turut membuka persoalan yang lebih besar mengenai kedudukan dan masa depan masyarakat pribumi Sabah dalam struktur perundangan Malaysia secara keseluruhan. Adakah reformasi ini benar-benar bertujuan untuk memperkukuhkan sistem Mahkamah Anak Negeri atau ia hanya satu usaha untuk mengubah peranannya agar lebih selari dengan sistem kehakiman moden yang lebih berpusat? Jika reformasi ini melibatkan perubahan besar dalam peranan ketua-ketua adat, apakah implikasinya terhadap kuasa dan autonomi mereka dalam menguruskan
hal-hal berkaitan dengan masyarakat pribumi. Sebagai contoh, ada pihak yang bimbang bahwa reformasi ini mungkin membawa kepada penurunan kuasa ketua-ketua adat yang selama ini berperanan sebagai penjaga adat dan penyelesaian pertikaian di peringkat komuniti. Jika peranan mereka dikurangkan ataupun diambil alih oleh institusi perundangan yang lebih modern, maka masyarakat pribumi mungkin kehilangan satu elemen penting dalam sistem sosial mereka. Dalam masa yang sama, terdapat juga kebimbangan mengenai bagaimana Mahkamah Anak Negeri akan berfungsi dalam konteks masyarakat Sabah yang semakin modern dan pelbagai. Dengan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi, sejauh mana Mahkamah Anak Negeri dapat mengekalkan peranannya sebagai institusi yang dihormati dan relevan. Selain itu, terdapat juga persoalan mengenai keabsahan Sogit sebagai satu bentuk hukuman adat dalam konteks perundangan negara. Adakah sistem kehakiman modern akan terus mengiktiraf hukuman dalam bentuk Sogit, atau adakah ia akan dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip keadilan modern? Jika Sogit dihapuskan atau diubah bentuknya, bagaimana pula dengan adat-adat lain yang mungkin turut mengalami perubahan akibat reformasi ini? Ini adalah persoalan yang besar yang juga memerlukan jawaban jelas daripada pihak kerajaan dan badan-badan yang berkaitan. Di sebalik semua perbincangan ini, terdapat juga unsur politik yang tidak dapat diketepikan. Reformasi Mahkamah Anak Negeri ini mungkin juga dilihat sebagai satu langkah strategik dalam usaha memperkukuhkan kedudukan politik pihak-pihak tertentu di Sabah. Dalam konteks politik semasa, di mana Sabah sering menjadi medan pertempuran antara pelbagai parti politik, sebarang perubahan dalam sistem perundangan adat boleh menjadi alat untuk meraih sokongan atau mengekalkan kuasa. Oleh itu, tidak mustahil jika ada pihak yang melihat reformasi ini sebagai lebih daripada sekadar usaha untuk memperbaiki sistem perundangan. Ia mungkin juga mempunyai dimensi politik yang sebenarnya lebih besar. Bagaimana pula dengan pandangan Anda semua? Adakah Anda percaya bahwa reformasi Mahkamah Anak Negeri ini adalah satu langkah positif yang akan memperkukuhkan kedudukan masyarakat pribumi Sabah, atau adakah Anda melihatnya sebagai satu langkah yang boleh mengancam warisan dan identiti budaya mereka? Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda dan kongsikan pendapat Anda mengenai isu ini. Semuanya tinggalkan di dalam ruangan komen di bawah, dan jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini, Current Sphere MY. Sekian sahaja untuk video kali ini. Jumpa lagi di isu yang akan datang. Terima kasih semua.